UMNO BN. Kenyataan itu bercanggah dengan pendirian PAS. Pertama, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana kenyataan beliau yang mengatakan bahawa musuh utama kita ialah Barisan Nasional, kan? Dan beliau menegaskan tu maknanya beliau membahasakan PAS yang masih lagi enggan meletakkan Barisan Nasional sebagai musuh utama, kan? Ini jelas membuktikan bahawa Tan Sri Muhyiddin begitu faham, begitu tahu bahawa yang boleh mengganggu-gugat kedudukan Perikatan Nasional dan peluang Perikatan Nasional untuk memenangi pilihan raya tidak lain tidak bukan hanyalah Barisan Nasional. Persoalan dia, kenapa beliau tidak menjadikan DAP sedangkan parti dia parti pribumi, dan beliau sendiri lebih tahu bagaimana DAP ni seperti mana yang dimomokkan oleh bekas pengurusi Bersatu, bahawa sebuah parti yang resis, yang anti Melayu, yang anti Islam, kenapa DAP tidak menjadi musuh Bersatu? Kenapa Pakatan Harapan yang terdiri daripada Anwar Ibrahim, PAN, tidak menjadi musuh Bersatu? Sebaliknya, musuh Bersatu ialah BN ataupun UMNO yang menjadi tunjang kepada Bersatu. Ini sendiri boleh menjelaskan dengan sejelas-jelasnya sikap sebenar anak seorang ulama yang bernama Muhyiddin Yassin. Dia meletakkan penyatuan dengan Islam ni dikebelakangkan, berbanding dengan meletakkan musuh sebenar iaitu PH dan juga DAP. Jadi daripada situ saya yakin orang Melayu sendiri pun boleh menilai sama ada parti Muhyiddin ini layak untuk digelar sebagai parti pribumi ataupun tidak. Sebab matlamat dia sendiri jelas menjadikan parti yang diwakili oleh kaum pribumi paling besar di negara ni dijadikan sebagai musuh utama dia. Itu pun dah boleh dinilai. Ketikanya kita kena faham bahawa politik Muhyiddin ni masih belum selesai lagi dengan politik dendam. Kenapa dia bermusuh dengan Barisan Nasional? Pertama, kerana dia disingkirkan daripada UMNO. Yang kedua, walaupun UMNO telah memaafkan dia, akibat daripada perbuatan dia sendiri, membuli UMNO, tidak amanah dengan kerjasama dengan UMNO, apa yang dijanjikan pada UMNO tidak di-deliver, dan akhirnya berlakunya tikam belakang UMNO seperti mana yang berlaku di Sabah. Kemudian duit UMNO ditahan, walaupun mahkamah telah 2 kali, 3 kali meminta supaya duit UMNO ini dipulangkan, maka akhirnya UMNO telah mengambil keputusan untuk menarik sokongan terhadap Muhyiddin Yassin. Dan akibat daripada penarikan sokongan ini, sekali lagi dia hilang. Dia hilang. Bak kata orang tu, dia dibuang daripada jawatan Perdana Menteri. Sebelum tu dibuang daripada jawatan Timbalan Perdana Menteri oleh Presiden UMNO. Kemudian dibuang setahun selepas dia buat angkara, kita buang dia sebagai ahli sebab dia dah melanggar disiplin parti. Takkan kita nak simpan lagi, betul tak? Dan akhirnya yang dia begitu marah bila mana dia diturunkan daripada jawatan kursi Perdana Menteri. Itu sebab dia tak boleh terima. Yang keempat, bagi saya Muhyiddin ini terlalu cetek dia punya, bak kata orang tu, idea bernas, macam mana untuk menonjolkan parti dia sebagai pengganti ataupun alternatif kepada Barisan Nasional. Sepatutnya apa yang perlu dia buat selaku orang yang pernah menjadi Perdana Menteri, dia kena gariskan apa yang boleh dijual
oleh Perikatan Nasional untuk berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15. What is our selling point? Tapi Muhyiddin tidak ada selling point. Dia tidak ada selling point. Kalau dia nak sell, apa dia nak sell? Dia nak sell bahawa dia berjaya untuk memperkukuhkan kedudukan ekonomi negara ketika dia menjadi Perdana Menteri 18 bulan. Tak boleh. Kerajaannya digelar sebagai kerajaan gagal. Kalau dia nak kata bahawa zaman pemerintahan dia, rakyat hidup dengan aman damai, rakyat hidup dengan sejahtera, boleh cari makan, gagal lagi sekali. Zaman dia dikenali sebagai zaman kegelapan negara ni. The Dark Ages of Malaysia. Orang tak boleh keluar cari makan, nak sediakan makanan bawah tudung saji pun tak boleh. Hanya essential services pun yang boleh keluar cari makan. Itu pun essential services pun ada yang kerugian, merosot bisnesnya antara 40 hingga 80%. Yang bunuh diri banyak, yang sakit mental pun zaman dia. Jadi apa selling point dia? Dia tidak ada selling point. Kedudukan mata wang menjunam, kedudukan foreign direct investment hancur, hutang bertambah dengan 600 bilion yang dibelanjakan dalam tempoh darurat. Tak pernah dalam sejarah hidup kita, biasa kita istiadat darurat 1969 kerana berlakunya ketegangan kaum pada ketika itu. Tetapi darurat zaman Muhyiddin tahun 2021, darurat itu berpunca daripada dia nak menyelamatkan kerusi Perdana Menteri. Jadi dia gagal segagal-gagalnya. Bila tidak ada apa yang boleh dijual untuk memastikan parti dia mendapat tempat di mata rakyat pada pilihan raya umum yang ke-15, maka dia mengamalkan kembali politik dendam dengan cuba untuk memburuk-burukkan Barisan Nasional, iaitu saingan dia. Jadi bagi saya lah, politik yang bak kata orang ni cheap politik murahan begini tidak akan mendapat tempat di mata rakyat. Dan yang kelima, untuk berhadapan dengan pilihan raya, sudah pastilah rakyat nak tengok apa yang kita nak buat. Kalau dibandingkan dengan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, Barisan Nasional mempunyai track record. Bila dia menjanjikan sesuatu, dia tidak akan menjanjikan sesuatu di luar kemampuan pelaksanaan. Itu sebabnya sebelum kita berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-14, kita telah menunaikan lebih kurang 99.6% janji yang dibuat pada tahun 2013 pada pilihan raya umum yang ke-13. Itu track record Barisan Nasional. Tetapi PH dan PN, apa dia nak jual? Apa yang dia nak janjikan? Janji yang diorang buat, janji yang Muhyiddin buat ketika bersama dengan Pakatan Harapan sebelum pilihan raya umum ke-14. Janji itu, 60 janji itu, hanya satu je yang ditunaikan, iaitu menghapuskan GST. Itu pun membawa kecelakaan kepada negara, kerana negara kehilangan lebih kurang 30 bilion hasil tambahan di antara perbandingan GST dan SST punya pendapatan. Jadi apa yang dia nak janjikan kepada rakyat, dia memang tahu dia tak boleh janji. Jadi bila dia tak boleh nak janji, dia nak keluarkan manifesto pun tak boleh, maka cara dia tidak lain tidak bukan hanya memburukkan Barisan Nasional. Dan saya nampak sasaran hari ini sudah pastilah nak cerita pasal benda baik yang dia boleh buat. Dia tidak ada benda baik yang dia boleh tawarkan, melainkan mengulangi tentang 1MDB. Lebih-lebih lagi perancangan mereka untuk memfitnah Datuk Seri Najib, untuk memfitnah Datuk Seri Zahid, telah melalui proses pendakwaan. Dan kita dapati hari ini Datuk Seri Najib telah pun ke penjara. Sudah pastilah inilah yang akan dijadikan sebagai modal.
Nak jadikan kes Datuk Zahid sebagai modal tak boleh. Sebab kes Datuk Zahid tiba-tiba dia terlepas. Kan? Cuba kalau dia dapat hakim yang dia boleh kawal. Sudah pastilah kes Datuk Zahid juga akan menjadi modal mereka. Hari ini mereka diam 1000 bahasa. Nak cakap banyak pun tak boleh. Sebab kalau mereka cakap banyak, last sekali kita pun tanya, bukankah Muhyiddin juga terima dana politik daripada UKSB? Bukankah Mahathir juga terima? Bukankah Hishamuddin pun terima? Syafiq Abdal terima? KJ terima? Ini antara benda-benda yang bagi saya lah, kenapa dia tidak meletakkan musuh mereka. Dan perkara keenam yang mungkin boleh berlaku, kenapa dia tidak menyerang PH ataupun menyerang DAP, ialah ada kemungkinan besar mereka sudah ada persetujuan untuk bersama dengan PKR, bersama dengan DAP, bersama dengan PAN di dalam kemah besar. Itu sebabnya kalau PAS tidak bersetuju untuk menyertai kemah besar yang dalamnya ada PAN, dalamnya ada DAP, maka PAS perlu segera membuat keputusan keluar daripada Perikatan Nasional. Yang penting keluar dulu kalau nak selamat. Sebab setidak-tidaknya ahli PAS masih lagi memberikan sokongan kepada PAS. Setidak-tidaknya PAS masih akan bertanding menggunakan lambang PAS. Kerjasama dengan UMNO belum tentu lagi. Tetapi yang penting PAS kena ambil stand, disassociate itself daripada Perikatan Nasional ataupun Bersatu. Kalau nak ada peluang memenangi kursi lagi lah. Kalau nak ke gaung bersama dengan PPBM, silakan. Tak ada masalah. Kita bagi pandangan ikhlas. Okey?